أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها وقد صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, kita sekali lagi bertemu di dalam pengajian kitab tajwid dengan menggunakan kitab Nurul Jamal, syarah kepada matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Dan kita akan sambung pada muka surat 68 lah. 68. Silap, kita tersilap tulis dekat muka surat ni. 68 maknanya. 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, أو يكون اتفقا في مخرج دون صفات حققا بالمتجانسين. Masuk perbahasan mutajanisain. Atau bertemu dua huruf bersamaan pada makhraj tanpa sifat ditentukan dengan nama mutajanisain. Jadi An-Nazim rahimahullah ta'ala nak menceritakan kepada kita perbahasan yang berikutnya, iaitu perbahasan mutajanisain, yang mana sebelum ini kita dah mengetahui apa itu mutajanisain, mutamasilain, dan apa itu mutaqaribain. Mutamasilain huruf sama, sama makhraj sama sifat, maknanya huruf yang sama. Manakala mutaqaribain, idgham hanya berlaku pada qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Manakala mutajanisain pula ialah pertemuan, dia kata apa? Dua huruf bersamaan pada makhraj tanpa sifat. Maknanya sama makhraj tetapi berbeza sifat. Kita tengok syarahan. Dan ada seterusnya ta'rif mutajanisain ialah pertemuan dua huruf bersamaan pada makhraj dan tidak pada sifat. Bersamaan pada makhraj dan tidak pada sifat. Maknanya sifat dia berbeza lah. Sifat berbeza. Tidak diidghamkan pada mutajanisain melainkan pada 7 pertemuan sahaja. 7 pertemuan saja yang akan menyebabkan bacaan diidghamkan di sisi haf an-nasim. 7 pertemuan saja. Ini contoh lain kita kira haf an-nasim lah. Iaitu pada dal dan ta. Contohnya pada kalimah qad tabayyana, diidghamkan, masuk terus ke ta, menghilangkan bunyi makhraj dan juga bunyi dal. Makhraj dan sifat dal hilang, yang bunyi hanya ta. Qad tabayyana. Pertemuan ta dan ta, qala ta'ifah, terus terbaik daripada lam, terus terbaik masuk ke ta, maknanya akan menghilangkan makhraj dan sifat ta. Qala ta'ifatun. Basawta. Ni ada contoh dia. Ni semua ada syaddah kan. Kita tengok huruf kedua ditandakan dengan tanda tasdid atau syaddah, menunjukkan bahawa berlaku idgham kamil padanya. Berlaku idgham kamil. Manakala bahasa ta idgham naqis, nanti ada perbahasan dia, kita akan tengok dia punya apa orang kata huraian dia. Ta bertemu dengan dal, asqalad da'awa. Asqalad da'awa, dia masuk ke dal. Maka berlaku idgham di situ. Idgham mutajanisain yang baca idgham. Yalhal dhalik, terus dulu apa ni? Terus bunyi zal tanpa membunyikan sa. Yalhal dha, kalau sa as-sa kan. Ni az-za, bunyi zal terus menghilangkan makhraj dan juga sifat yang ada pada huruf sa. Yalhal dhalika. Begitu juga zal dengan dha. Yawalamu, terus masuk ke dha. Ini nak bunyi macam mana ni? Ba bertemu dengan mim bunyi mim tu ba tak bunyi dah. Yurkam ma'ana
irkam ra tebal irkam ma'ana ba tak bunyi, menghilangkan ba dari sudut sifat dan juga makhraj. Okey, baik, tengok uraian bawah ni. Kesemua 7 pertemuan di atas dibaca dengan idgham kamil kecuali pada pertemuan huruf ta dan ta. Ni pertemuan yang ketiga ni, ta dengan ta. Sebab tu dan ianya dibaca dengan idgham naqis. Sebab tu dia tidak ditandakan dengan tanda tasydid. Dia tak boleh syaddah ni boleh tasydid, ni boleh tasydid. Ni tak boleh. Ta dengan ta tak boleh. Tak boleh tasydid dekat ta tu lah. Ta ni memanglah huruf pertama memang tak ada baris langsung. Huruf kedua tidak diletakkan tasydid, menunjukkan ianya dibaca dengan idgham naqis. Manakala kalau ada tasydid, dia idgham kamil. Seperti mana yang kita bahaskan pada pertemuan tu kan, jar mulun kan, huruf idgham ada yang mana idgham kamil ma'guna dan juga ada naqis ma'guna. Idgham naqis ni apa? Iaitu yang masih mengekalkan sifat isti'la dan itba' tanpa sifat qalqalah. Ni kita garis ni. Yang kata idgham naqis, kalau idgham kamil hilang makhraj, hilang sifat, habis dua-dua hilang. Maknanya bila hilang dua-dua tu, maka hilanglah identiti huruf tu. Huruf tu tak bunyi. Identiti huruf tu ada dua. Identiti dia sama ada dia ada makhraj, dia ada sifat. Dua tu lah. Makhraj mesti lah ada. Lepas tu yang kedua sifat lah. Sifat dia ada apa? Adakah semua sifat atau sebahagian sifat? Tetapi kalau dia tak ada dua-dua tu, maka akan huruf tu akan hilang tu. Hilang daripada sebutan, tak sebut langsung. Maknanya tak ada dua-dua. Allahumma selamat. Ni ada kekacauan sikit di sini. Saya duduk betul. Monitor ni dia ada wayar dia longgang. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Ada clear. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada pembahasan kita, idgham naqis. Apa itu makna idgham naqis? Iaitu mengekalkan sifat isti'la dan itba' dan menghilangkan sifat qalqalah. Kalau ikut ta ada qalqalah kan? Ta ada ta, ada qalqalah. Dia ada qalqalah ta. Tetapi huruf khatabah tidak lah. Kalau ta mati kan ada qalqalah. Tapi dekat sini ada tak qalqalah? Tak ada qalqalah. Qalqalah tak ada, tetapi isti'la dengan itba' ada. Basyal ta, basyal ta, basyal ta. Dia naik dia naik ta tapi tak lepas, qalqalah tak ada. Lepas tu dia naik basyal, isti'la dengan itba'. Lepas tu ta, ta. Atau lebih mudah lagi, kita selalu sebut bagi petua kata di sini disebut dengan kepala ta dan ekor ta. Kepala ta basyal tapi tak habis ta tu, tak, ekor tak sebut ta. Lepas tu ta tu sebut ekor ta. Bukan basata. Kalau basata jadi idgham kamil, ni idgham naqis. Basyal ta. Dia naik begitu. Dia kata huruf ta akan hilang qalqalah. Ini kerana huruf ta merupakan huruf yang kuat berbanding huruf ta. Sebab apa orang kata ta dengan ta boleh idgham kamil? Kita tengok sini. Ta dengan ta boleh idgham kamil. Tetapi ta dengan ta tak boleh. Tak boleh idgham kamil, kena idgham naqis. Kerana apa? Kerana kalau nak ikut dari segi kekuatan huruf ta adalah huruf yang paling kuat. Bukan saja di kalangan huruf kuat, bahkan yang paling kuat sekali. Di antara huruf-huruf hijaiyah, ta lah. Kerana dia ada 5 sifat, semuanya sifat apa ni? Semua sifat kuat. Ada 5 sifat kuat dan 1 sifat yang sederhana. Sifat sederhana, izlaq dengan isma' tu lah. Yang lain semua sifat kuat. Dia setiap sifat tu dia ada sifat lemah, ada sifat kuat. Macam hams dengan jahal, ham sifat lemah, jahal sifat kuat.
Lepas tu antara isti'la dengan istifal, isti'la sifat kuat, tergolong daripada sifat kuat, istifal pula sifat lemah. Siapa yang ada sifat isti'la, maka huruf tu dia jadi ada satu sifat kuat. Jadi ta dia ada lima sifat kuat. Dekat dia termasuk qalqalah. Qalqalah pun antara sifat yang dikategori sebagai sifat yang kuat. Jadi dia ada sifat kuat. Ta ni tak apa nak kuat lah ta. Sebut pun ta lemah. Bila bertemu kuat dengan lemah, sepatutnya kuat lah yang menang. Kalau ni lemah, ta bertemu dengan ta, kita bunyi ta saja. Qala ta'ifah, betul lah, munasabah lah. Lemah bertemu dengan kuat, maka kuat akan mengatasi yang lemah. Tetapi kuat bertemu dengan lemah ni, ta bertemu dengan ta, kita fikir sebut ta saja. Tak apa nak ni lah. Maknanya dari segi bahasa, bukan saja dari segi orang kata sudut logik akal saja. Bila kuat lawan dengan lemah, kuat kena menang kan, logik akal itu lah. Tetapi di sudut bahasa pun, huruf kuat bertemu dengan lemah, huruf kuat kena ada kekuatan dia, dan dia mesti dibunyikan juga walaupun sedikit. Walaupun dia berlaku idgham, tapi kena bunyi juga. Yang bunyi tapi tak bunyilah keseluruhan sifat, hanya membunyikan isti'la dan itba' saja, tidak membunyikan sifat qalqalah. Jadi sebab tu dibaca dengan basal ta. Nampak tu. Kita baca sekali lagi. Dia kata apa? Keterangan kat sini. Ini kerana huruf ta merupakan huruf yang kuat berbanding huruf ta, dan huruf yang kuat tidak boleh dimasukkan atau dihilangkan ke dalam huruf yang lemah. Jadi tak logik lah. Huruf yang kuat akan hilang dengan kehadiran yang lemah. Okey, baik. Seterusnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, faedah. Kita tengok faedah di sini. Dia kata apa? Hanya terdapat 4 tempat di dalam Quran pertemuan huruf ta dan ta. Disebabkan dia ada idgham naqis ni, ada special case sikit. Dia saja antara 7 pertemuan, 1 saja yang dibaca idgham naqis, 6 lagi dibaca dengan idgham kamil. Maka dibentangkan 4 tempat yang kena baca idgham naqis ni. Yang pertama pada suratul Maidah ayat 28, la in basalta ilayya yadak, basalta. Yang kedua pada surah Yusuf alaihi salam ayat 80, ma farrattum fi Yusuf, farrattum, dia naik farrattum, lepas tu turun ta. Allahumma salli ala Muhammad. Qala ahaltu bima lam tuhit pada surah An-Naml ayat 22. Ahaltu naik ahal isti'la dan itba' tu, betul turun ta. Begitu juga ya hasrata ala ma farrattu fi jambilah, farrattu gitu pada surah Zumar ayat 56. Kesemuanya dibaca dengan idgham naqis tanpa sifat qalqalah. 4 ni saja yang idgham naqis pada ta bertemu dengan ta. Okey, baik. Ulama ilmu dhab telah menetapkan alamat untuk idgham kamil, iaitu dengan diletakkan alamat tasydid. Ni tadi kita beritahu. Tanda kamil ialah diletakkan tasydid. Kita nampak berlaku idgham dan diletakkan tasydid. Qad tabayyana, kita tahulah berlaku idgham kamil. Manakala idgham naqis pula tidak diletakkan tasydid, kosong. Ta bukan sin dengan ta ni, ta dengan ta. Ta dengan ta. Ta ni tak barislah, huruf pertama memang tidak dibariskan dengan, walaupun sukun pun tak apa tanda. Manakala huruf yang kedua, huruf ta dikosongkan daripada tasydid, hanya berbaris. Itu menunjukkan bahawa bacaan dia ialah idgham naqis. Seterusnya masuk pula pembahasan tentang makna saghir dan makna kabir. Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala berkata, summa in sakan awwalul kullin fa saghira samiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Kemudian jika sukun mati, sukun huruf pertama daripada setiap mislain, mutaqaribain dan mutajanisain, maka saghir namanya. Jika 2 huruf bertemu tadi, tak kira lah sama ada huruf pertemuan tu pertemuan mislain atau pertemuan tu mutaqaribain atau mutajanisain, tapi yang pertama tu huruf mati, yang kedua berbaris, maka namanya saghir. Dia kata jika dia kata apa, kita tengok sekali lagi.
Jika sukun huruf pertama, maka soghir. Sukun huruf pertama sukun dengan baris lah kan. Mana boleh sukun dengan sukun. Dalam Arab memang tidak akan berlaku sukun bertemu dengan sukun melainkan ketika waqaf. Atau ketika sukun itu adalah sukun mat. Okey, baik. Jika sukun bertemu dengan baris, maka namanya soghir. Pertemuan itu adalah soghir. Tak kira sama ada mislain, panggil mislain soghir. Kalau mutaqaribain soghir. Kalau mutajanisain soghir. Au hurikal hafal mi kullin fakul, atau berbaris kedua-dua. Dua-dua baris. Huruf apa, huruf pertama dengan huruf kedua, dua-dua baris. Tak kira sama ada pertemuan yang huruf yang sama itu adalah mislain. Mim bertemu dengan mim, dua-dua mim berbaris. Contohnya Ar-Rahimi Maliki. Nampak? Mim bertemu dengan mim. Dan kedua-dua baris. Mim pertama kasrah, Ar-Rahimi Maliki. Mim kedua fathah. Kira sama lah. Maka dikira sebagai pertemuan itu adalah mislain dan kabir. Mislain pasal huruf, kabir pasal baris. Dua-dua berbaris. Begitu juga kalau mutaqaribain. Huruf yang berhampiran sifat bertemu dan dua-dua baris, maka dinamakan sebagai mutaqaribain kabir atau mutajanisain kabir. Maka katakanlah setiap mislain mutaqaribain dan mutajanisain itu kabir, dan fahamilah ia dengan misal. Nak tahu kena wafhamanhu bil musul. Kita nak tahu, nak jelas lagi apa beza mutamasilain mutajanisain kabir soghir. Kena tengok misal lah, kena tengok contoh baru kita lebih jelas. Soghir, apa makna soghir dan kabir? Telah lalu akan takrif bagi pertemuan dua huruf dari segi huruf, iaitu mislain mutaqaribain dan mutajanisain. Sebelum ni kita beritahu dah, perbahasan ni akan kita lalui, kita akan lalui 3 step. Step pertama, kita akan kenal huruf bertemu dengan huruf. Ada nama mutamasilain, ada nama mutajanisain, ada nama mutaqaribain. Step yang kedua, kita nak kenal pula baris. Pertemuan huruf pertama tu baris apa? Mati ke sukun, mati ke baris, atau yang kedua tu mati ke baris. Jadi dia ada dua, soghir dan kabir. Dan yang ketiga nanti kita akan bentangkan juga yang idgham. Yang mana nak kena baca idgham dan yang mana kena baca izhar. Tu yang ketiga. Okey, baik. Yang kedua, kita masih baru yang kedua. Yang pertama kita kenal huruf bertemu dengan huruf tu. Ini kita nak tengok baris bertemu dengan baris. Baris apa? Adakah dia itu baris atau dia itu sukun? Dia kata, memberitahu pula Nazim rahimahullah ta'ala, Syekh Sulaiman, akan takrif bagi pertemuan dua huruf daripada segi baris atau harakat. Nak tengok pula dari segi harakat baris ni, ada dua istilah. Istilah soghir dan istilah kabir. Soghir itu jika huruf pertama mati dan kedua baris, dan kabir pula jika huruf pertama dan yang kedua kedua-duanya berbaris. Ni jadual ni kita buat contoh lah. Soghir tu kita akan nampak huruf pertama sukun dan yang kedua berbaris. Dia belum dia tengoklah, kalau yang izhar dia akan bersukun lah. Kalau yang berlaku idgham dia tidak letak sukun, tapi dia mati lah, dia kosong dari sukun. Yang penting matilah. Sukun ni menunjukkan bahawa huruf pertama huruf mati, huruf kedua huruf baris. Kalau kabir pula istilah bagi dua-dua huruf yang bertemu dan dua-dua baris. Macam tadi nanti kita akan tengok contoh dia. Setiap satu daripada mislain mutaqaribain mutajanisain terbahagi kepada dua, iaitu soghir kabir, yang dilihat daripada segi baris. Maka jadilah mislain soghir, mislain kabir, mutajanisain soghir, mutajanisain kabir, mutaqaribain soghir, mutaqaribain kabir. Semua sekali ada berapa? 3 kali 2 ada 6. Ada 6 jenis. Mislain ada 2, kabir soghir. Mutajanisain ada 2, kabir soghir. Mutaqaribain pun ada 2, kabir dan soghir. Jadi ada 6. Kesemuanya 6 bahagian. Lihat rajah di sebelah. Kita tengok. Ni rajah dia. Pertemuan dua huruf. Mislain ada soghir. Contoh mislain soghir ialah yudrikumu. Apa yang berlaku kat yudrikumu ni? Kaf bertemu dengan kaf, mislain. Yang kata soghir tu, pertama mati, kedua baris. Tengok balik yang tadi, yang atas tu, yang jadual tadi kan. Jadual kita bagi ni. Ni, kalau soghir, pertama mati, kedua baris. Kabir, dua-dua baris. Jadi sebab tu dia dinamakan. Ni kita cerita nama orang, tak cerita hukum ni. Apa step yang ketiga baru kita masuk hukum.
Cuma yang tadi sebelum ni kita ada sentuh sikit lah hukum-hukum tu kan. Tapi hukum nanti akan datang bahawa kita akan perincikan. Ni kita nak kenal nama tu, nak kenal nama tu. Yang kata mislain tu tengok kod mana, yang kata sorir tu tengok kod mana. Mislain tu tengok kod huruf, sorir tu tengok kod baris. Adakah dia baris mati atau baris atau dia tu berbaris fathah kasar dhammah. Maka dinamakan mislain sorir kerana dua-dua kaf bertemu, yang pertama mati, kedua berbaris. Kalau kedua-dua kaf berbaris, maka dinamakan sebagai mislain kabir. Manasikakum. Manasikakum. Ini mislain kabir lah. Mislain kabir. Mislain pasal kaf tu muka. Sorir kabir pasal baris, dua-dua baris. Mutaqaribain pun macam tu juga. Mutaqaribain sorir, Qur Rabbi contohnya. Lam bertemu dengan Ra, itu ni kita dah kenal dah bahawa antara pertemuan mutaqaribain ialah Qaf bertemu dengan Kaf, Lam bertemu dengan Ra. Kita tak mau sentuh lagi apa idgham tak ke idgham ke izhar, tapi kita nak bagi tahu di sini ialah di sini berlaku nama dia ialah mutaqaribain soghir. Soghir sebab apa? Pertama mati, kedua baris. Kalau qala rabbuka, Lam bertemu dengan Ra tak? Tapi pertama baris, kedua pun baris, maka dinamakan mutaqaribain kabir. Tak nama lah mutaqaribain soghir. Soghir kalau pertama mati. Kalau dua-dua baris, nama mutaqaribain kabir, nama dia. Mutajanisain pun ada dua juga. Mutajanisain soghir, contohnya aradtum. Dal bertemu dengan ta ni. Dal bertemu dengan ta adalah hukum apa, dihukumkan sebagai atau dinamakan sebagai pertemuan mutajanisain. Bukan hukum ni. Dinamakan sebagai mutajanisain. Yang pertama mati, kedua baris, mutajanisain soghir. Ni dal dengan ta ke? Dal bertemu dengan ta, tapi dua-dua berbaris, maka dinamakan mutajanisain kabir. Mutajanisain kabir. Okey, baik. Nampak tak? Dia punya tu, dia punya penjenamaan tu. Dia nak buat jenama tu. Sebelum kita nak tahu secara lanjut, dan sebelum tu kita kena tahu nama tu. Telah selesai pembahagian pertemuan dua huruf daripada segi huruf dan baris. Berbaki pula dari segi hukum. Cerita tentang pertemuan dari sudut baris habislah. Sebelum ni pun dari sudut huruf pun dah bagi tahu lah. Tinggal apa lagi? Step yang ketiga ialah kita nak tahu hukum pula. Yang mana nak hukum izhar, yang mana nak hukum idgham. Dia ada dua. Dia tak ada iqlab, dia tak ada ikhfa. Hanya ada dua. Adakah pembahagian ini semuanya dibaca idgham? Adakah kesemua pembahagian dibaca dengan idgham? Adakah ada 6 pembahagian kan? Ada 6. Setiap satu tu ada 2. Adakah semua kena baca idgham? Ataupun semua kena baca izhar? Atau macam mana? Secara ghalib, kesemua dibaca dengan hukum izhar melainkan beberapa keadaan. Yang paling banyak sekali izhar lah. Yang paling banyak sekali izhar lah. Dalam banyak pertemuan, sama ada pertemuan mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain, kebanyakannya dibaca dengan izhar. Itu yang paling banyak di dalam riwayat Hafaz sini. Lepas tu contoh, didatangkan contoh di sini. Didatangkan contoh mislain, yang mislain soghir. Mislain ni kita ingat ni, mislain apa? Mislain ni huruf sama bertemu. Soghir yang pertama mati, kalau kabir yang dua-dua baris. Maka mislain soghir banyak diidghamkan, kecuali yang dibaca izhar tak ni. Dan ada juga dua wajah. Manakala mislain kabir pula kebanyakannya izhar, kecuali ada satu kalimah saja yang dibaca dengan idgham, dan ada satu lagi kalimah dibaca dengan dua wajah. Begitu juga mutaqaribain. Kita baca ringkas dulu. Pasal nanti huraian kita akan hurai pada pertemuan yang akan datang. Mutaqaribain kebanyakannya soghir. Soghir pula. Mutaqaribain soghir, izhar. Paling banyak izhar. Ada dua pertemuan lam ra dengan qaf kaf pada alam naqlukum saja yang dibaca dengan idgham. Yang mutaqaribain kabir izhar keseluruhannya. Tak ada mutaqaribain kabir yang dibaca dengan idgham. Semuanya izhar. Mutajanisain pun sama juga. Mutajanisain yang soghir ada izhar. Yang diidghamkan hanya 7 saja. Maknanya paling banyak izhar lah. Mutajanisain soghir paling banyak izhar. Hanya 7 saja dibaca dengan idgham. Manakala mutajanisain kabir kesemuanya dibaca dengan izhar.
Nanti huraian ni kita akan baca satu persatu pada pertemuan akan datang. Cukuplah setakat ini saja. Segala baik pada Allah SWT, segala kekurangan saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kifarah surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.